Citra Kedai Kopi. Selamat kembali ke Nasi Lemak Kopi. Oh, tak tahulah kenapa tiba-tiba power trip elektrik tak bayar bil Halo, Assalamualaikum. Saja je gurau. Terima kasih kerana menonton kami di sini Nasi Lemak Kopi O. Jangan lupa like kami di Facebook ya. Type saja Nasi Lemak Kopi O. Sekarang ini kita ada seorang yang sangat istimewa daripada Suruhanjaya Tenaga, Encik Abdul Rahim bin Ibrahim, pengarah keselamatan elektrik Suruhanjaya Tenaga. Terima kasih kerana datang ke pagi ini di Nasi Lemak Kopi O di set kami. Terima kasih Encik. Sama-sama. Okey, jadi bekalan elektrik memang amat penting untuk setiap rumah, setiap warga kota dan setiap warga di Malaysia lah. Yeah. Jadi sebagai Encik pengarah tu macam jawatan yang agak tinggi. So macam mana secara ringkas bagaimana dengan statistik kes kemalangan elektrik dan macam mana tahap keselamatan elektrik di negara kita? Alhamdulillah. Terlebih dulu terima kasihlah kerana memberi ruang kepada Suruhanjaya Tenaga untuk berkongsi maklumat berkenaan keselamatan elektrik ya. Baik, secara ringkasnya kalau kita lihat daripada tahun 2002 sehingga tahun 2010 ya, tahun lepas, kita ada lebih kurang 536 kes. Daripada jumlah tersebut sebanyak 263 adalah kes melibatkan maut. Dan 273 lagi kes tidak maut. Bagaimanapun tahun lepas, tahun 2011 kita ada 59 kes. Daripada kes tersebut 24 adalah kes maut dan selebih adalah kes tidak maut. Jadi kalau kita tengok daripada statistik tu, walaupun angkanya begitu kan, tapi kita mesti sentiasa waspada, memastikan keselamatan elektrik di rumah kita sentiasa terkawal. Apakah cara-cara untuk memastikan keselamatan elektrik kita di rumah sentiasa selamat untuk budak-budak kecil, orang-orang tua di rumah? Apa yang cara yang pertama kita perlu memastikan perkara itu? Baik. Saya lebih mudah kalau berkongsi dengan keselamatan elektrik ni dengan menunjuk rajahnya supaya kita jelas kelihatan. Kita ada rajah ya? Okey. Baik. Silalah beri tumpuan kepada. Kalau kita lihat di rumah kita kan, pada papan suis utama, kita dapat papan suis utama seperti inilah kan. Di papan suis utama ni ada alat-alat perlindungan. Ya, betul. Satu, pemutus arus baki. Kedua, pemutus litar kecil. Kedua-kedua ini adalah merupakan perlindungan kepada sistem elektrik kita. Dan kita mesti pastikan juga earding di rumah kita atau pembumian sentiasa tersambung dengan sempurna. Baik. Dalam keadaan ini kita kena sentiasa membuat pengujian pada alat pemutus litar ini bagi memastikan dia sentiasa berfungsi. Jika ada apa-apa kebocoran arus dan dengan pantas, litar akan tertrip. Kita perlu menguji dengan macam switch on, switch off? Tidak. Kita ada butang pengujian di sini. Tekan saja butang pengujian. Yang warna kuning yang warna kuning ini kan. Yang warna kuning tu ya? Baik. Okey, kalau Abang Kamil boleh fokuskan yang warna kuning tu butang pelindungan untuk cek. So, bekalan elektrik kita selamat di rumah. Ya. Okey. Itu satu. Baik, perkara yang lain kita kena pastikan yang dalam rumah kita tu secara fizikal adalah dalam keadaan baik. Kita boleh buat pemeriksaan secara fizikal. Kita boleh melihat kalau ada suis-suis yang dah longgar, jangan terus digunakan. Kita ambil tindakan membaiki. Ataupun jika ada kelengkapan elektrik kita yang nampaknya sudah lusuh ke apa, jangan terus gunakan. Sebab kes-kes kemalangan ini kebanyakannya berlaku kalau pada kelengkapan elektrik yang telah lama digunakan tetapi nampak lusuh, ada kecacatan tapi terus digunakan. Itu yang menjadikan masalah tu. Ya. Okey, jadi itu cara-cara untuk memastikan bekalan elektrik di rumah kita selamat. Tapi saya rasa macam banyak kes-kes yang macam terkena, bukan maut lah, macam ringan, cedera ringan. Seperti plug point yang dah lama, yang dah usang, dipasangkan kepada plug ya. Dipasang, lepas tu macam ada nampak macam suluh sikit. Elektrik tu macam menyuluh sikit. Mungkin itu macam mana? Okey. Pada soket outlet ini kan,
kadang-kadang skru di dalam tu dah semakin longgar. Okey. Kadang ada intermittent kita panggil tu. Okey. Jadi kita kena pastikan kalau kata itu yang pada awal tadi kita katakan kalau kata kita dapati Swiss ataupun soket outlet dah longgar kan, kita mesti ambil tindakan ketatkan semula itu. Sebab bila ada kelonggaran, boleh ketatkan sendiri? Tidaklah, kita hantar kepada kedai. Maksud puan tadi pada soket outlet kan. Soket outlet yang kita panggil lah orang yang ada pengetahuan sikitlah untuk membagi itu. Kadang-kadang di rumah kita pun ada anak kita yang tahu buat tu. Tapi apa pun nasihat saya, kalau kita nak baiki sendiri kerosakan kecil ni, pastikan bekalan ditutup terlebih dahulu. Bekalan ditutup terlebih dahulu. Kemudian kita buatlah kalau kita ada pengetahuan. Kalau kita tak ada pengetahuan, panggillah kontraktor yang berdaftar untuk buat pembaikan itu. Okey, jadi Hanina macam ceritakan sikitlah di Media Prima ini. Sekarang ini kita ada projek terbaru yang untuk membekalkan tenaga elektrik. Kami akan tutup semua switch, tutup semua lampu, tutup semua komputer sebelum kami keluar pada office. Jadi bekalan itu tidak berterusan untuk menjimatkan duit. Tapi kalau di rumah, biasanya saya tutup semua lampu, tutup semua tenaga, tapi saya tak tutup switch yang main switch tu. Apakah saranan Encik Abdul Rahim? Perlukah saya tutup switch yang pertama tu, yang utama, ataupun tidak perlu? Baik. Tidak semestinya kita tutup. Walaupun kita tinggal rumah kita dan keadaan tak ada siapa di rumah kita kan, tetapi dalam rumah kita ada sistem macam kata civilian kan, ataupun lampu yang kita tinggalkan kadang malam tu dia terpasang kan untuk macam seolah keselamatan kan. Jadi dan juga begitu peti sejuk kita kita pernah tutup kan, kita tidak tutup. Kita biar dia berterusan. Lupa peti sejuk. Habis rosak makanan. Baik, dalam keadaan ini kalau kata sistem pelindungan kita dalam keadaan baik, kita sudah pastikan tak ada masalah kita tinggal dalam keadaan terbuka, tak ada masalah. Cuma yang kita tutup bahagian-bahagian yang tidak diperlukan itu. InsyaAllah. Okey, baiklah. Soalan yang terakhir, bagaimana pula kalau keselamatan tadi Encik Abdul Rahim cakap di luar rumah, kita sering dengar talian atas yang jatuh. Contohnya macam ribut. Sebab menyebabkan kemalangan berlaku. Macam mana garis panduan untuk menghadapi keadaan ini? Baik, biasanya sebelum hujan lebat didahului dengan ribut kan, dan ribut ni menyebabkan dahan patah lah, timpa asas talian tu jatuh. Talian ni jika dijatuh dalam lopak air kan, air itu boleh menjadi sebahagian daripada pengalih. Okey. Apa yang kita perlu buat, kita tidak boleh mengalih kabel tu dengan sendiri. Itu memang betul lah. Sudah tengok dalam movie banyak. Tugas kita hanya kalau boleh kontakkan hubungi pihak pembekal kan, yang ini Tenaga Nasional ataupun dalam nombor yang kita semua agak familiar kan, 15454 itu, kita hubungi pihak pembekal dan dia akan datang bagi. Kalaupun kita nak membantu orang ramai, kita buat sekatan-sekatan supaya tidak datang ke tempat itu. Tetapi untuk mengubah dengan sendiri jangan sekali-kali. Itu yang kita nasihatkan. Melainkan kita betul-betul tahulah, tapi tak disarankan. Tidak disarankan sebab kita bukan bahagian kita untuk. Mungkin kadang-kadang ada yang warga kota ingin menjadi hero setelah tengok di filem-filem aksi, ingin mengangkat sendiri dengan getah ke. Kalau kita ada pengetahuan, itu saya kata, kalau kita ada pengetahuan tentu mungkin kita alihkan dengan kayu yang kering ataupun dengan berlapik dengan getah ke apa. Tapi kita nasihatkan kalau kata tak ada yang nampak terlalu bahaya, tidak kritikal, biarlah pihak pembekal ataupun utility sendiri, TMB yang buat itu kan. Percayalah kepada TMB. Terima kasih Encik Abdul Rahim, pengarah keselamatan elektrik Suruhanjaya Tenaga, kerana bersama kami di Nasi Lemak Kopi O hari ini. Jadi pastikan bekalan tenaga elektrik anda di rumah semuanya selamat untuk seluruh keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Okey, baiklah. Kita akan ke segmen Tekno minggu ini. Kalau macam kita ke mana-mana tempat yang kita tidak macam tahu, kita selalu mengharapkan GPS. Kalau guna phone, Google Maps. Sekarang ini mempunyai teknologi baru untuk Garmin. Saya ada Garmin, tapi saya tak ada yang model jenis ini. Garmin Nuvi yang merakamkan segala aktiviti dalam peta anda. Jadi, mari kita saksikan Garmin Nuvi. Kenapa bang? Pasal kita ni break emergency ni bermakna tak payah lemah.